Seterusnya kita ke bab 5 untuk meninjau aspek pentadbiran barak di Sarawak dan Sabah. Pertama, kita tinjau dulu pemerintahan tempatan yang wujud di Sarawak dan Sabah. Contohnya di Sabah kita akan tinjau Wakil Kesultanan Brunei, ini di Sabah dan Sarawak. Manakala Wakil Kesultanan Sulu kita akan tinjau di Timur Sabah. Pemerintahan kesukuan yang melibatkan suku etnik di mana mereka ada sistem pentadbiran mereka sendiri. Pemerintahan kedatuan. Kedatuan ini daripada perkataan datuk, di ATU itu datuk, bermakna diperintah oleh pembesar. Pemerintahan ketua bebas, terutama sekali di kawasan pedalaman. Pertama, yang kedua kita tengok pemerintahan James Brooke di Sarawak. Apa yang berlaku yang menyebabkan Brooke dapat mentadbir dan datang ke Sarawak? Bagaimana Brooke mula berkuasa? Pengukuhan kuasa oleh Brooke dengan melebarkan pengaruh dan wilayahnya. Kronologi pemerintahan dinasti James Brooke kita akan tinjau lepas ini. Seterusnya di Sabah kita akan tinjau ataupun tengok pemerintahan SBUB ataupun Syarikat Borneo Utara British. Bagaimana datangnya pemodal asing untuk menabur dan membuka tanah di Sabah. Situasi di Sabah sebelum kedatangan SBUB. Bagaimana SBUB bertabak dan berkuasa dengan beli jual tanah. Contohnya Edward Den, kita akan tengok lepas ini. Lepas itu perluasan kuasa oleh SBUB sehingga akhirnya dapat berkuasa ke seluruh Sabah. Manakala bentuk pentadbiran barak di Sabah dan Sarawak ini kita akan tengok bagaimana mereka membuat pembahagian wilayah. Kerana Sarawak dan Sabah sejak dulu dipanggil bahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Dan kemudian apabila negara kita merdeka, barulah bahagian-bahagian ini diubah kepada nama. Contohnya bahagian Kuching, bahagian Bintulu, bahagian Sibu, bahagian Sandakan, bahagian Tawau. Munculnya golongan elit negeri untuk mengekalkan kuasa. Golongan elit ini golongan yang kaya. Bagaimana hierarki pentadbiran dalam sistem pentadbiran British ataupun SBUB ini? Pentadbiran juga berasaskan kaum. Seterusnya, aspek perundangan. Dekat Sabah dan Sarawak ini kita tahu undang-undang adat lebih banyak, lebih berkuasa. Bagaimanapun British cuba memasukkan sistem perundangan barat. Seterusnya, kita pergi kepada bab 6, iaitu kesan pentadbiran barat ke atas ekonomi dan sosial penduduk di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dekat sini kita akan tengok apa yang dibuat oleh British dan apa aspek sosial yang diperkenalkan oleh British. Pertama, British memperkenalkan ekonomi moden kerana kita tahu sebelum ini pelombongan biji timah contohnya dilakukan secara kecil-kecilan dengan aktiviti seperti mendulang. Lepas itu, bila kedatangan British ini, mereka menarah tanah dan menggali tanah-tanah secara rakus dengan pengenalan teknologi yang seperti kita akan tengok lepas ini, iaitu kapal korek, untuk mereka kaut seberapa banyak hasil yang ada di negara kita. Pertama, sistem yang akan kita tengok, sistem pemodalan. Untuk membuat sesuatu perniagaan, perlu ada modal yang besar. Selain pada modal yang besar, juga perlu ada pemodal ataupun dipanggil sponsor
Sponsor di sini mesti yang memberikan keuntungan kepada pemodal. Melalui penggunaan teknologi seperti kapal korek yang cikgu sebut tadi, memerlukan buruh yang ramai. Ini menyebabkan British mengimport buruh daripada China dan India. Skalanya mesti besar, bercorak ladang ataupun bercorak ekspor, dan bukan lagi cara kecil-kecilan, dan di mana melibatkan pembangunan tanah. Dia sebut pembangunan tapi sebenarnya menarah dan meneroka tanah. Seterusnya kita tengok bagaimana pentadbiran ekonomi barat. Dengan barat ataupun British memperkuatkan sistem perundangan supaya hukuman-hukuman itu ditentukan oleh mereka. Wujudnya agensi dan jabatan-jabatan kerajaan, contohnya Jabatan Ukur, Jabatan Tanah, agensi penjara, polis dan sebagainya, serta sistem mahkamah. Wujudnya syarikat perwakilan, kita akan tengok nanti. Adanya sistem perbankan, sistem insurans. Kesan ekonomi yang akan kita tengok apa yang berlaku adalah sistem pengangkutan. Dan sistem pengangkutan ini British hanya membina untuk keperluan ekonomi mereka sahaja. Mereka tidak bina jalan ataupun jalan kereta api sekiranya tidak memberi keuntungan kepada mereka. Contohnya di kampung-kampung tradisional Melayu, mereka tidak ambil tahu. Mereka hanya membangunkan pelabuhan dan juga ladang-ladang serta jalan raya yang menghubungkan ladang dengan pelabuhan untuk memudahkan mereka mengeksport barangan. Seterusnya kita tengok British mula memperkenalkan pelabuhan. Contohnya pelabuhan yang dibangunkan oleh British yang kekal sehingga sekarang adalah Pelabuhan Kelang. Adanya telekomunikasi, pengkhususan kerja. Salah satu ciri tamadun yang kita belajar pada bab 4 tingkatan 1 adalah pengkhususan kerja, dan cikgu harap pelajar sudah faham apa yang dimaksud pengkhususan kerja. Kesan sosial pula kita tengok berlakunya perkembangan bandar apabila masyarakat bertumpu kepada satu-satu tempat untuk aktiviti pekerjaan. Contohnya kemunculan bandar Taiping. Wujudnya, kesannya daripada tindakan British ini adalah wujudnya masyarakat berbilang kaum di negara kita. Adanya perkembangan pendidikan untuk menampung keperluan dalam penjajahan agar rakyat mampu disalurkan maklumat ataupun mampu disalurkan arahan kerana mempunyai pendidikan yang dicorakkan oleh British. Khidmat kesihatan, dibuatkan juga khidmat kesihatan untuk pekerja-pekerja dan juga rakyat. Satu lagi adalah pembinaan penjara. Pembinaan penjara ini dibuat oleh British untuk memenjarakan pesalah-pesalah yang boleh mengancam pentadbiran British di negara kita. Seterusnya kita tengok bab 7 iaitu wujudnya penentangan masyarakat tempatan. Dibahagikan kepada 4 subtopik. Pertama, kita tengok bentuk penentangan iaitu penentangan secara bersenjata, penggunaan perundangan dan mahkamah seperti yang berlaku di Terengganu dan juga mencabar perjanjian. Namun ini tindakan British memiliki kuasa mahkamah menyebabkan kita penduduk tempatan ini tidak berjaya menentang mereka. Yang kedua, kesan pentadbiran British ke atas golongan bangsawan, contohnya golongan pembesar. Yang ini cikgu akan terangkan apa perkaitan ataupun bagaimana pembesar amat marah kepada British. Kesan daripada sistem yang diwarisi sejak zaman Melaka, iaitu yang dipanggil kawasan pegangan dan kawasan pemakanan, yang sudah kita jumpa
di bab 5 tingkatan 2. Seterusnya, kesan ke atas penduduk, terutama sekali sistem cukai yang melampau. Analisis ke atas penentangan, contohnya kita tengok kekuatan. Faktor kegagalan peribumi melawan penjajah. Pertama, kelemahan-kelemahan yang wujud. Yang keempat, kesan penentangan. Apa dia kesannya? Pertama, terhadap British. Yang kedua, terhadap penduduk. Terhadap penduduk ini ada yang dipenjara, ada yang dihukum mati dan sebagainya. Seterusnya, bab akhir kita akan tengok iaitu kebijaksanaan raja dan pembesar menghadapi kerakusan kuasa barat. Pertama, kita tengok pada 4 subtopik dalam bab 8 iaitu reaksi terhadap tindakan British, tindakan dan usaha Raja Melayu, pembesar cuba modernkan negeri terutama sekali di Johor dan keberkesanan hadapi cabaran penjajahan. Pertama, kita tengok reaksi terhadap tindakan British. Contohnya kesan daripada penjajahan Bangkok yang memisahkan dan memecahkan belahkan rantau Melayu. Reaksi pemerintah dan rakyat serta bagaimana Johor cuba menyekat penjajahan. Tindakan dan usaha yang dilakukan oleh Raja Melayu adalah mendesak penubuhan Durbar, melakukan polisi diplomasi kerana Sultan-Sultan Melayu sedar hakikat bahawa kita tidak mampu melawan kekuasaan British, lalu mereka memilih polisi diplomasi iaitu perundingan. Tiada penasihat British di negeri-negeri Melayu Utara. Itu permintaan mereka. Dan dibenarkan menggubal undang-undang tubuh kerajaan negeri sendiri. Bagaimanapun, British tetap berkeras untuk melaksanakan sistem mahkamah mereka sendiri. Lalu pada waktu ini, British memisahkan soal adat, istiadat dan agama Islam di bawah kekuasaan negeri. Manakala aspek jenayah di bawah mahkamah sivil yang dikuasai oleh British. Seterusnya kita tengok percubaan pembesar bagaimana memodernkan negeri mereka untuk melambatkan penjajahan. Contohnya membangunkan sosioekonomi, memajukan bidang pertanian, membangunkan bandar-bandar, menambahkan kecekapan dalam pentadbiran dan sistem pendidikan, dan bagaimana usaha pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah untuk memodernkan dan mengekalkan kedaulatan mereka, terutama sekali bagi ketua-ketua bebas. Namun akhirnya tidak juga berjaya. Keberkesanan yang dihadapi, keberkesanan untuk menghadapi cabaran penjajah, contohnya menjadikan negeri sebagai negeri yang makmur, aman, memajukan sistem pendidikan agar tiada lagi alasan untuk penjajahan, penubuhan tentera, membuka peluang jawatan pegawai tadbir untuk kaum Melayu, dan yang terakhir mempertahankan institusi beraja.